وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين. Sadaqallahul Azim. Yang dimuliakan Tuan Imam, pengurusi dan seluruh jawatan kuasa Surau Ar-Rahmah, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, ibu ayah, adik kakak yang saya kasihi, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, sama-samalah kita merafakkan rasa syukur yang tidak terhingga kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah pun membangkitkan kita pada pagi yang mulia ini, menyedarkan kita daripada tidur untuk bangun menunaikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kekuatan untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk masyarakat kita, untuk saudara-saudara kita yang berada di seluruh dunia. Sekarang ini saudara-saudara kita yang berada di Palestin, Syria, yang menjadi pelarian, berada dalam keadaan yang cukup diuji, bukan sekadar dengan kedudukan mereka sebagai pelarian yang begitu zalim dilakukan sendiri oleh pemimpin mereka, tetapi mereka diuji dengan kesejukan yang terlalu dahsyat, kesejukan yang teramat sangat. Kita hari ini sejuk pun sejuk gitu-gitu je. Ya, mereka di sana ni sejuk yang kalau tuan-tuan tengok tu tak nampak bumi, melainkan putih semua. Dipenuhi dengan salji-salji tebal. Yang Allah Ta'ala uji mereka dengan perkara-perkara yang sedemikian rupa. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitulah juga dengan Said Maula, Said Maula Abdul Qadir Maula Mullah, Setiausaha Agung kepada Jamaat Islami Bangladesh, yang dihukumkan dengan zalim, sepatutnya penjara seumur hidup, tapi dihukumkan, dijatuhkan hukuman mati. Mandatari, mudah-mudahan roh beliau ditempatkan bersama dengan jasad orang-orang yang saleh, insya-Allah, bersama dengan para syuhada yang telah pun gugur syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala demi mempertahankan kesucian dan kebenaran Islam itu sendiri.
Ini cabaran yang berlaku kepada gerakan Islam di seluruh dunia. Termasuk di negara kita, mungkin cara di negara kita ini belum sampai kepada tahap itu. Tetapi usaha-usaha itu sudah pun ada, dan kita lihat ianya merupakan suatu propaganda jahat musuh-musuh Islam yang benci melihat kepada kebenaran Islam itu sendiri. Dalam ayat yang saya bacakan tadi, ketika mana Nabi Allah Nuh alaihi salam, dia melihat dakwah kepada kaumnya yang begitu yang seolah-olah tidak diterima oleh kaumnya. Watlu alaihim naba'a Nuh. Allah Ta'ala sebut watlu alaihim tilawah. Maknanya watlu, yang kita sebutkan tilawah. Tilawah itu baca. Majlis musabaqah tilawatul Quran. Pertandingan membaca Al-Quran. Jadi apa yang Allah Ta'ala suruh ialah watlu, Muhammad, dan sampaikanlah berita ini, cerita ini, bacalah kisah-kisah Nabi-Nabi para Anbiya alaihimussalatu wassalam yang terdahulu daripada kamu, akan perihal perjuangan mereka. Ketika mana, ingat, idh qala liqaumihi, ketika mana Nabi Allah Nuh alaihi salam berhadapan dengan kaum dia. Kaum Nabi Nuh tak terima dakwah Nabi Nuh. Mereka menolak. Walaupun diceritakan adanya dialog di antara Nabi Nuh dengan kaumnya. Aku nampak kamu semua ini, idh qala liqaumihi ya qaumi, wahai kaumku, in kana kabura alaikum maqami wa tadhkiri bi ayatillah. Aku tengok kalian semua nampak ada dua masalah. Pertama, tidak yakin dengan kepimpinan aku. Maqami maknanya kedudukan aku. Nampak kalian semua macam dengan tak apa boleh terima kedudukan aku sebagai Nabi. Wa tadhkiri bi ayatillah. Dan kalian semua tak boleh terima peringatanku, peringatan aku berdasarkan kepada ayat-ayat Allah. Berdasarkan kepada keterangan-keterangan yang Allah Ta'ala turunkan kepada aku. So tak apa. Kalau kalian semua tak boleh terima, fa'alallahi tawakkaltu. Aku tetap akan bergantung harap kepada Allah. Sebab kebenaran yang aku bawa ini adalah datangnya daripada Allah. Islam yang aku bawa ini. Ayat ini juga menjadi dalil bagaimana pertemuan-pertemuan yang lalu kita bincangkan bahawa Islam ini dia bukan agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Tetapi dia adalah agama yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Sejak Nabi Allah Adam alaihi salam, Idris, Nuh, Saleh dan sebagainya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa umirtu an akuna minal muslimin. Ayat yang saya bacakan di akhir tadi, wa umirtu, dan aku diperintahkan oleh Allah untuk tetap menyerah diri bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran Islam, ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kelangsungan kepada ajaran yang dibawa oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam yang terdahulu. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Allah Nuh alaihi salam ketika mana melihat dakwaan ataupun cabaran yang diterima daripada kaumnya sendiri, maka dia mengatakan, kamu boleh himpun fa ajmi'u amrakum wa syuraka'akum. Kamu himpunlah segala kekuatan kamu. Kamu buatlah apa benda perancangan kamu untuk nak menghancurkan, nak memusnahkan diri aku ni. Kan? Wala apa nama ni? Dalam ayat tersebut menyatakan, "Tsumma la yakun amrukum 'alaikum ghummah." Kemudian, kerana itu bulatlah keputusanmu dan kumpullah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Janganlah keputusanmu itu dirahsiakan. Kan? Wala yakun amrukum alaikum ghummah. Jangan rahsia-rahsia lagi. Buat terus. Terang-terang musnahkan aku. Thumma qdu, kemudian laksanakanlah, wala tunzirun. Jangan tunggu-tunggu. Buat terus, proceed terus. Dah kamu nak putih, nak binasakan aku, jangan ada bisik-bisik belakang, jangan berahsia. Kan? Mai berdepan dengan aku terus. Ni tuan-tuan. Ni cabaran Nabi-Nabi terdahulu ni tuan-tuan, dia begitu sifat dia. Kan? Kita kadang-kadang bab tu kita kurang sikit. Kurang daya tahan kita tuan-tuan. Kata Nabi-Nabi ni sebab dia yakin dengan perjuangan Islam. Kan? Syekh Abdul Qadir Mullah ni tuan-tuan, dia nak airan apa?
Yang kalau meninggal, kalau mati, syahid. Perjuangan Islam ni ada dua aja. Klimaksnya dua. Mati, syahid ataupun menang. Dua aja. Apa ada takut? Ini yang ada. Kan? Kalau kamu nak kalau takdirnya kamu kumpullah sebanyak mana pun kekuatan kamu, kemampuan kamu, apa saja yang kamu ada untuk nak memusnahkan aku, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, hai Muhammad, lan yusibana, tidak akan terkena musibah tersebut. Lan nafiyun lil abad. Allah Ta'ala nafi selama-lamanya. Allah kata tidak akan terkena musibah itu illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang Allah Ta'ala telah tetapkan, ianya akan berlaku ke atas kamu. Kalau Allah Ta'ala kata tak kena, tak kena. Kan? Ini keyakinan yang ada kepada para anbiya, sampai kepada Nabi SAW, sampai kepada kita semua pada hari ini. Maknanya perjuangan begitu sekali, kebenaran yang berlaku. Fa'alallahi tawakkaltu, aku berserah diri, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku bergantung harap kepada Allah, sebab ini adalah jalan yang benar, jalan yang diredai, jalan yang dilalui oleh para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Jadi tak ada masalah. Sama dengan Nabi lah tuan-tuan. Nabi satu hari Nabi balik daripada perang. Rasulullah sendiri balik daripada perang, singgah di sebuah di kawasan teduh. Sebelum sampai ke Makkah tu Nabi singgah di kawasan teduh. Bila sampai di kawasan teduh tu Nabi penat. Ialah musafir tengah panas terik, jauh. Nabi pun berehat. Sahabat-sahabat pun cari tempat yang agak rendang, tinggalkan untuk Nabi SAW berehat di situ. Nabi berehat di situ, Nabi kebetulan dengan izin Allah Ta'ala, sahabat-sahabat yang mengawal ni pun terlena belakang. Semua lena. Tak ada seorang pun terjaga. Menyebabkan ada seorang yang memang duk memburu Nabi SAW, dia nampak baik kelibat Muhammad di situ, dan dia pun pergi. Dia pun ambil pedang tadi ni, terus nak menghunuh kepada Nabi. Sebab ganjaran yang diberikan ketika itu, barang siapa yang boleh bunuh Muhammad dapat 100 ekor unta. Balasan dia besar tuan-tuan. 100 ekor unta ni kira milioner lah lepas tu. Kan? Jutawan lah dia lepas tu. Jadi dia pun ambil pedang, tapi dia ni takdir Allah Ta'ala-nya, dia kata, hey Muhammad, siapa yang boleh bantu kamu ketika ini? Nampak tak? Padahal kalau dia cerdik kan, takdir Allah Ta'ala lah. Kalau ikut akalan kita, Nabi tu teruk, tikam terus lah. Tapi takkanlah sahabat nak jaga bodoh gitu kan. Sahabat penuh keliling, nak mampu yang seorang je. Memanglah hang boleh bunuh Rasulullah, tapi nyawa kamu terancam juga. Kan? Sahabat pengawal keliling semua takkan tak jaga. Kan? Tapi takdir Allah bila disebut macam tu, Muhammad terjaga. Muhammad kata Allah. Sebut Allah itu dengan penuh keyakinan. Tak ada dah siapa dia lagi nak tolong siapa? Nak minta tolong bodyguard, bodyguard tidur belakang. Nak minta tolong pengawal keselamatan, semua dah terlelap habis dah. Nak kata apa lagi? Allah, pergantungan masa tu Allah saja. Ya, sebab Nabi yakin, qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Bila sebut Allah, jatuh tu. Hak pedang tadi dia terpeleot, jatuh, dan akhirnya dia pun memeluk Islam. Bagaimana keyakinan yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, tidak ada kekuatan lain melainkan kekuatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jadi Nabi Nuh pun begitu. Nabi Nuh sebutkan bahawa dia hanya berserah diri bulat-bulat kepada Allah. Kamu nak buat-buat, jangan tunggu-tunggu, wala tunzirun. Jangan tangguh-tangguh usaha kamu nak memusnahkan dan nak menghancurkan aku. Baik. Kemudian Nabi Allah Nuh alaihi salam katakan, fa in tawallaitum fama sa'altukum, maka jika kamu berpaling daripada peringatan aku tidak meminta sedikit pun imbalan daripada kamu, yakni minta upah. Bukan aku ni mai kerana nak cari upah, bukan aku mai kerana nak cari sesuatu daripada sumber keuangan kamu, tidak. Kerana imbalan aku tidak lain hanyalah daripada Allah, dan aku diperintahkan untuk termasuk daripada kalangan orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah, ini cabaran yang berlaku kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Berdakwah siang malam, pagi dan petang tanpa ada pengikutnya. Orang tak terima dakwah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Baik, hadirin hadirat sekalian, itulah dia pengajaran intipati Islam yang begitu indah, yang datangnya kepada kita bukan dengan jalan yang mudah. Datangnya Islam ini kepada kita bukan dengan dihampari oleh permadani-permadani merah,
tetapi datangnya dengan penuh onak dan duri, rajau perjuangan, menah dan tribulasi yang begitu hebat dalam perjuangan kita pada hari ini. Kan, ni timbul pula isu Syiah dan sebagainya. Kita pun kadang-kadang tak faham. Kan, kalau betul-betul nak tangkap Syiah, tangkaplah dulu Syekh apa nama? Apa Abdullah Hashim ke apa? Ketua Syiah Kedah. Kan? Hak tu dah terang-terang declare kata dia ni ketua Syiah. Tangkaplah tu. Kan? Hak ni tak apalah nak tangkap siapa lepas tu ke, tangkaplah. Tapi biar ada bukti yang kukuh. Kan? Kita pun mengharapkan kalau ada bukti yang kukuh, buat. Kalau tak buat, minta sahabat kita ni hak terfitnah, apa nama ni, tolong buat saman baliklah. Saman balik. Jangan tunggu-tunggu. Kan? Begitu. Ini cabaran kepada gerakan Islam. Kadang-kadang ada orang nak kalih isu. Kan? Kadang-kadang dia nak kalih isu, dia timbulkan isu begini, dia sendiri pun lebih teruk pada Syiah. Betul? Ada. Kan? Dia tu pun lebih teruk pada Syiah lagi pada. Kan? Jadi nak kalih isu daripada orang bicarakan tentang soal itu, maka dikalihkan. Banyaklah tuan-tuan. Nu timbul One Malaysia, spiritual tourism lah, apalah. Walaupun ada penafian. Kan? Dan sebagainya. Semua tu benda yang mengundang balak daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam-macam isu yang ada pada hari ini, isu kenaikan yang tak pernah turun-turun, naik aja tuan-tuan. Kan? Turun tak? Yang turun gaji. Hak turun hak statik gaji. Apa barangan, keperluan semua dinaikkan. Begitu. Baik. Jadi itu adalah cabaran kepada gerak kerja kita dalam memperjuangkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas ni entah apa lagi pun kita tak tahulah tuan-tuan. Lepas apa lagi tuduhan pun kita tak tahu. Tapi bagi pejuang-pejuang Islam, dia jangan gundah gulana. Jangan rasa kecewa, jangan rasa putih asa. Kerana kalau kita ditakdirkan mati kita mati sebagai seorang pejuang. Mati sebagai seorang syuhada. Mati sebagai seorang yang berada di jalan kebenaran, di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bukan mati di medan perang. Bukan mati di medan juang, mati atas katil kerana sakit, tapi selama mana kita berada di atas perjuangan yang benar untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, maka mulialah kematian kita tersebut. Baik. Kita sambung dalam perbincangan bab yang kedua, fasal yang kedua di bawah tajuk kemestian penyelesaian secara Islam menggunakan kitab Islam, fikrah, harakah dan daulah. Kita berada pada muka surat yang ke-23. Perenggan yang ketiga, untuk menghadapi masalah politik. Kita dapati bermacam-macam ideologi dan teori politik ciptaan manusia di bidang ekonomi yang terlihat kepada mereka hanyalah teori kapitalisme dan sosialisme, pragmatisme. Untuk mengatasi masalah moral dakwah agama secara individu hendaklah digalakkan di samping tidak mengizinkan pelaksanaan undang-undang Islam. Itu dia. Ini cabaran besar juga yang kita berhadapi dalam masalah kita pada hari ini. Masalah memisahkan agama dengan Islam, dengan kehidupan. Memisahkan Islam dengan kehidupan. Kan? Nak berdakwah tak apa, tapi dakwah secara fardi tak ada masalah. Tapi kalau dakwah sampai kepada tahap nak tegakkan Islam, nak berpolitik pun dengan politik Islam, yang ni tak dibenarkan. Yang ni by hook by crook, dia akan halang, dia akan sekat, dia akan cuba untuk bantutkan segala usaha-usaha mulia ini. Buatlah macam mana pun. Yahudi kata, hang buatlah, hang buatlah wakil kami, hang buatlah lagu mana pun, asalkan jangan biarkan Islam, agama yang benar ini tertegak. Kalau Islam tertegak, dalam banyak masalah punah kita. Walaupun mereka sendiri mengetahui akan kebenaran Islam. Pok-pok orientalis mengkaji kebenaran Islam, keyakinan mereka terhadap peraturan fitrah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masalah moral, masalah apa sekalipun, jangan pelaksanaan Islam itu terlaksana. Sebab itu berlaku kezaliman. Sebab itu Said Abdul Qadir Mullah ini dihukum bunuh kerana pengaruhnya besar di Bangladesh. Pengaruh gerakan Ikhwanil Muslimin cabang Bangladesh ini sangat-sangat besar. Begitu juga di mana-mana gerakan Islam ini akan dihalang usaha-usaha mereka. Ini perkara biasa yang berlaku dalam gerakan Islam. Saya berkesempatan dialog
dengan orang-orang India dan Cina dan Buddha. Buddha, Kristian, Hindu, Muslim. Kita buat di Puchong baru-baru ni tuan-tuan, bulan 11, 16 hari bulan 11 kalau tak silap saya. Jadi bila kita buat dialog ni tuan-tuan, bagus. Saya seronok jugalah tuan-tuan, kalau tuan-tuan pun surau boleh buat cadangan begitu, bagus, sangat praktikal. Tapi kita buat luar surau lah. Kita jemput orang non-Muslim. Anjuran surau tak ada masalah. Tapi kita jemput non-Muslim. Kita jemput mereka biar kita jelaskan kepada mereka tentang kebenaran dan keadilan Islam itu sendiri. Kan? Dalam dialog tersebut kita buat interface dialog antara agama, jenayah, punca dan solusi. Nak tahu punca dan solusi mengikut pandangan agama masing-masing. Bila kita bentang, saya tertarik kepada agama Hindu. Bukan tertarik pada masuk Hindu, bukan. Kan? Tapi cara dia tu lebih kurang macam dengan pendekatan Islam. Yang Kristian, Buddha ni depa lebih kepada benda-benda yang bersifat taktikal dan teknikal. Kan? Asas mereka pun tak kukuh. Kan? Kalau punca dia kerana apa? Kerana masalah kawalan keselamatan yang tidak bagus. Punca dia gitu je. Kan? Kerana masyarakat hari ini sudah hilang nilai-nilai murni masyarakat penyayang. Itu punca dia. Kan? Cara penyelesaian macam mana? Kena pasang CCTV seluruh lorong, seluruh jalan, atas pokok, atas tiang. Itu dia. Ini pokok Kristian dengan pokok Buddha. Kan? Dia tak ada benda lain. Lepas tu kena perkasakan rukun tetangga. Kena perkemahkan JKKKK. Kena macam-macam lagi. Kan? Begitu je. Teknikal je benda dia. Tak lain tak ada. Tapi mai Hindu ni tuan-tuan, Dharmalingam, Dharmalingam, seorang penceramah motivasi, dia juga seorang guru pendidikan moral di sekolah, dia juga pengamal agama Hindu. Dia kata apa? Punca hari ini berlakunya masalah jenayah pada hari ini ialah kerana kurangnya agama. Pemimpin pun tidak beragama, rakyat pun tidak beragama. Itu dia. Kan? Punca dia kerana tak ada agama. Itu je bendanya. Kalau dia buat mailah ajaran intipati, ajaran kitab koral dia, kitab Veda dia, kitab macam-macam kitab dia. Kan? Tak boleh minum arak, tak boleh mabuk, tak boleh zina, tak boleh bunuh orang, tak boleh kacau orang, tak boleh rompok, tak boleh. Semua tak boleh. Hak boleh ni buat baik. Baik kepada keluarga, baik kepada masyarakat, jiran tetangga, kena banyak bagi senyuman, kena itu, ini dan sebagainya. Macam agama asal kita, agama asal keturunan manusia ini adalah ajaran Islam itu sendiri. Kan? Jadi ajakkan kepada kebaikan itu sangat-sangat berlaku. Bila kita nyatakan pula pada pusingan yang kedua tentang penyelesaian dan solusi dia bagaimana, mesti kembali kepada agama. Pemimpin pun kena kembali kepada agama. Isteri pemimpin pun kena kembali kepada agama. Rakyat pun kena kembali kepada agama. Baru boleh selesai masalah. Tu dia tuan-tuan. Saya duduk berasa macam nak panggil dia main Batu Cave lepas ni. Saya pengarah MTD Batu Cave. Saya nak buat program lepas ni. Pasal saya sudah nampak dia ni bagus tuan-tuan. Kita nak cerita keadilan Islam esok. Kita nak highlight saya nak ejah program tu. Hak ustaz ni, hak wakil orang Islam ni belakang, akhir sekali. Pasal dia akan conclusion. Dia akan buat konklusi semua berkenaan dengan perkara tersebut. Jadi yang nampak hebat nanti adalah Islam. Kan? Sebab mereka ni nothing. Tak ada apa sangat pun tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar perbandingan agama mereka ni, pokok ni Allah rosak belaka. Kan? Tak ada satu hak betul ni. Bila mereka dengar Islam tu, kita cerita bagaimana keadilan, bagaimana hudud boleh menyelesaikan masalah. Sebab dia adalah peraturan daripada Allah, pencegahan juga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya duk plan nak buat lagu tu lah, insya-Allah. Tengok dalam tahun depan, pertengahan tahun ke, nak buat bagi grand sikit, dengan kerjasama semua, kita buat betul-betul. Biar terbuka, sebab Batu Cave tu tempat perkumpulan mereka. Mukmai dia sendiri bercakap tentang agama dia. Kan? Jadi insya-Allah lah saya ingat Allah pemudahkanlah kot nanti urusan kerja-kerja nak memahamkan orang-orang non-Muslim terhadap intipati ajaran Islam itu sendiri. Nak tunjuk macam mana Islam ni adil. Bagi Kristian, dia bukan penjelasan agama. Bagi orang Kristian, agama tak boleh menyelesaikan masalah. Agama lah. Masing-masing boleh buat kerja cara agama, pergi semayang, pergi masjid, pergi kuil, pergi temple, pergi gereja, pergi apa-apa semua tu, masing-masing punya hal. Tapi nak kaitkan dengan masalah jenayah yang berlaku dalam dunia hari ini, tak boleh. Kan? Dia kata di Malaysia payah juga nak bercium di khalayak ramai, tak boleh. Di Amerika boleh.
Kan? Nak beromen, nak apa di Cina tak ada masalah, tak jadi satu kesalahan. Hang nak ciumlah daripada lepas isyak sampai zuhur esok pun tak ada masalah. Kan? Nak beromen lah terang mana pun, tapi Malaysia tak boleh. Nampak tak? Peraturan indikator jenayah tidak sama mengikut situasi. Tu dia ada syarah kot tu pula tuan-tuan. Kata apa? Tak tahu, saya ada dengar dulu. Bila kita cerita tentang Islam hebat tuan-tuan, buat mai dalilnya, buat mai apa kisah-kisahnya, bagaimana penyelesaian di zaman Islam, bagaimana jenayah, bagaimana hukum hudud mampu menyelesaikan masalah dengan bukti-bukti fakta-fakta yang ada, menyebabkan mereka terbuka, mahu mereka nampak Islam yang sebenarnya walaupun dalam tempoh dan jangka masa yang singkat. Baik. Jadi sebab itu untuk mengatasi masalah moral, dakwah agama secara individu hendaklah digalakkan. Buat individu tak ada masalah. Tak ada masalah. Kan? Macam sebahagian golongan kita ni kan nak ajak orang buat baik, pergi masjid, kan? Dengar bayan dia di masjid, kan? Dia nak ajak orang dengar bayan dia, bayan kita mengajak dia tak mau dengar. Hak ni pun satu hal tuan-tuan. Saya kalau jenis macam tu saya suruh dia keluar, senang. Kan? Dia nak suruh orang buat baik, baguslah. Pergi rumah-rumah, ketuk pintu, bagi salam, bagi bayan kat dia, apa semua balik, suruh main orang dengar. Tapi bila kita mengajak, dia belah. Dia buka bayan dia kat belakang. Yang ni tuan-tuan, jenis macam ni tuan-tuan kena beringat sikit. Abang dia kalau sini, time kita ada bayan kita, mengaji ada kelas pengajian, tolong ikut sama-sama. Kalau tidak, kau tak mau dengar, nak buat bayan, pergi buat surau orang lain lah. Buat surau sendiri, kita abang kat dia. Cakap elok-elok dengan dia begitu. Saya jenis-jenis tu kadang-kadang kita geram jugalah kan. Nak mengaji, main mengaji sungguh-sungguh lah. Dia mengaji kitab bab fadailul a'mal saja. Mungkin kelebihan beramal saja tuan-tuan. Tak jadi. Islam ni bukan sekat fadailul a'mal. Besar perjuangan dia. Kan? Kalau tuan-tuan pergi ke India, tempat dia betul tu, pengajaran mereka lebih hebat. Pengajian mereka hebat. Main tempat kita je duk main benda-benda yang sama. Kan? Begitu. Nak suruh jadi imam pun tak boleh. Kan? Tengok tu dia punya cara pemakaian tu, nalar reka lah tuan-tuan. Nak suruh tak jadi imam pun tak boleh tuan-tuan. Kan? Begitu. Baik. Tak tahu kenapa dia marah sikit. Adalah tu tuan-tuan. Kan? Baik. Jadi dakwah secara macam tu tak ada menjadi masalah. Tak ada heran. Sebab tu tuan-tuan tengok zaman Nabi SAW, Abu Jahal datang jumpa Muhammad, jumpa Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Muhammad, kamu nak apa ni? Kamu nak apa ni? Yang kamu duk pulun sangat ni, kamu duk itu ini ni, kamu nak apa sebenarnya? Kan? Kamu nak harta ke? Kamu nak pangkat ke? Kamu nak jadi raja? Kami nak tabah jadi raja. Kamu nak jadi ketua? Kami boleh angkat kamu jadi ketua. Kamu nak harta? Kami boleh kumpul jadi harta ni habis pengikut kami ni, habis pok-pok kami ni pakai duit ikut kamu semua ni. Kamu nak apa sebenarnya? Kan? Sebab mentaliti pok-pok ni dia itu je, dia nak seronok, nak jadi pemimpin, nak jadi ketua, boleh sapu harta rakyat, takat tu je. Dia tujuan nak jadi pemimpin tu bukan nak bela rakyat. Nak sapu harta rakyat tu. Nak kaut segala ruang dan peluang yang ada, nak ambil semua. Tapi pura-pura lah nampak macam dengan membela rakyat. Bela rakyat bang. Kan? Mangsa banjir di Kemaman tuan-tuan tak terbela. Ketua JKK tuan-tuan ambil hak dia dan bagi untuk orang dia saja. Saya turun 3-4 kali dalam seminggu. Turun pergi bantuan, turun pergi bagi bantuan kepada mereka yang Allah tuan-tuan, macam pelarian Afrika. Cuma dia bagus pakai elok. Afrika ni tak pakai baju terang mana. Hak ni tak kebulok lah. Tapi macam tu lah. Tak ada barang di rumah. Bila mai lori tuan-tuan, sampai lori dekat markas di Kemaman tuan-tuan, sampai lori, unduk lori tu mana beratok, beratok. Tak tahu dalam lori tu ada apa, beratok dulu. Tengok-tengok lah pakaian. Ambil lah hak mana boleh ambil. Pakaian ada mereka. Kan? Saat kita beratok lagi pula, tengok-tengok. Loh tu dia adalah telur, adalah beras, adalah air mineral, adalah beratok ambil air mineral. Air mineral tak ada. Pasal apa? Pasal tu minggu lepas lah. Mungkin dah banyak dah tuan-tuan, ramai pakat turun, minggu ni pun turun. Wallahualam, saya rasa dah terlalu banyak dah. Cukup lah kot buat sementara waktu ni, cukup lah. Kan? Jadi begitu. Tapi nak sebutnya tuan-tuan, macam pelarian. Hak yang pok-pok ni terima bantuan, boleh kat dia bedak kat adik-beradik dia dulu. Hak jahat lagi tuan-tuan, ambil dekat markah kita, balik bagi kat dia, beradik dia pula. Ini jahat. Kita tak kena, kita lori mai banyak mana pun kita bagi pasal orang sumbang untuk bagi kepada orang ramai. Kan? Jadi sebab itu hadirin hadirat yang dirahmati Allah ni, perangai-perangai manusia-manusia jahat yang ada di atas mungkin jenis politik dendam, waktu macam tu pun nak berpolitik lagi. Tapi insya-Allah Allah Taala mungkin nak bagi sesuatu kepada kita sebab
ialah kan, kalau Allah Ta'ala nak bagi menang ni, dia suruh nilai lah. Dia suruh nilai yang terbaik, dia suruh lihat sendiri bagaimana kezaliman yang berlaku, penindasan yang berlaku. Orang boleh fikir sendirilah. Tapi orang dia mungkin fikir, tak apa, dia kata lah ni baru tahun pertama, lepas menang, dia kata, relax lah, dia kata. Tahun akhir nanti, tahun keempat, tahun kelima nanti, kita bagi brim, ram, apa sikit, dia kata. Bagi dulu 500, lepas ni bagi 700, bagi 1,200, dia kata, senyap habis lah. Apa masalah, dia kata. Kan? Lepas tu naik pula harga barang pula, tak ada masalah. 5 tahun lagi tol naik pula, minyak naik pula, segala-galanya naik. Kan? Jadi begitu. Jadi ini cabaran yang berlaku kepada. Sebab tu Nabi SAW tak pernah terima. Nabi tak terima pun. Tak terima sedikit pun daripada tawaran yang diberikan oleh Abu Lahab, Abu Jahal kepada baginda Nabi SAW. Kalau Nabi nak terima, ada orang kata, Ustaz, baik terima apalah Ustaz. Kan? Apa masalahnya? Terima apalah. Ambil tu buat kerja untuk perjuangan Islam. Kan? Boleh kalau gitu tuan-tuan? Tak boleh. Islam bukan tertegak di atas apa nama ni, dibantu oleh musuh, tidak. Islam mesti ditegakkan di atas keruntuhan jahiliyah. Peruntuh jahiliyah dulu, baru tegakkan Islam. Islam tertegak di atas keruntuhan jahiliyah, bukan ditegakkan di atas apa nama ni, di atas jahiliyah itu sendiri, dengan bantuan jahiliyah, bukan. Sebab tu Nabi tak terima. Yang kedua, Islam ni mahal, syurga ni mahal. Tak padan nak bayar dengan 2 juta, tak padan nak bayar dengan 3 juta, tak padan dengan nak bayar dengan 5 juta, tak padan. Tak padan. Kalau dia kata nak bagi 3 juta ekor unta pun tak padan. Kan? Tak padan dengan nilai juta tadi, tak padan dengan harga dan nilaian Islam itu sendiri. Harga nilaian syurga itu sendiri tidak mampu. Sebab itu Nabi tak terima. Nak terima apa? Biarlah susah, tak apa. Biarlah kita berada dalam perjuangan, biarlah kita diderita, kita dizalimi, kita di boykot, kita di macam-macam, asalkan kita tidak pernah menggadaikan prinsip dan perjuangan Islam itu sendiri dengan bayaran dunia yang sedikit. Baik. Oleh kerana manusia mempunyai fitrahnya yang tersendiri, berbeza dengan makhluk lain, di mana mereka mempunyai roh, memerlukan kebendaan, ada perasaan individualistik dan hidup mesti bermasyarakat, di mana naluri-naluri ini berantai dan sambung menyambung di antara satu sama lain. Maka manusia itu memerlukan penyelesaian itu semua secara syumul, mesti secara fitrah. Mesti secara Islam, secara fitrah itu sendiri. Kerana sikap manusia lah, sifat kita dah tak boleh elak dah. Kita suka kepada individualistik, kita suka kepada benda-benda kebendaan. Ini memang Allah Ta'ala buat. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya. Kan? Allah Ta'ala sebut dah, sengaja aku jadikan perhiasan-perhiasan dunia ini, yang mana perhiasan dunia itu selari dan sesuai dengan nafsu syahwat kamu. Kamu suka orang perempuan, kamu suka anak pinak kamu suka kepada harta banu minadz-dzahabi wal fiddah, harta yang bertimbun-timbun, yang banyak, itu kamu suka. Ini fitrah dah, aku jadikan kepada kamu begitu. Kemudian kamu suka kepada kenderaan-kenderaan yang mewah dari segi khailil musawwamati wal an'ami wal harth, maknanya kenderaan-kenderaan yang berjenama, yang branded dan sebagainya. Kamu suka benda-benda ini, tak jadi masalah. Kan? Kerana ini fitrah dah yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kamu. Cuma bagaimana kamu nak mengendalikan segala fitrah tersebut dengan berdasarkan kepada panduan agama. Itu saja. Kan? Kena halang untuk orang nak mencari harta, tak boleh. Islam tak pernah menghalang. Kamu nak cari harta, silakan. Kamu nak berhibur, silakan. Tapi ada batas-batasnya yang tertentu. Tak boleh nak berhibur, tak boleh nak cari harta sampai lupa tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan? Tak boleh lupa, tak boleh begitu. Sebab tu kita dah sebut dalam usrah fitrah kepada artis-artis. Semalam pun saya dengan Diana Amir semalam. Kan? Yalah depa ni berubah lah, berhijrah baguslah. Tapi penampilan dia, sebab dia masih lagi merasakan penampilan seperti lama tu kena bawa. Dan patut dia nak berubah sungguh lah. Saya tengok di kalangan artis-artis yang berhijrah ni, kalau yang perempuan ini yang betul-betul berubah sepenuhnya
Antaranya ialah Farah Ashikin. Farah Ashikin dulu betul-betul western life. Kan? Syam kata kepada saya, dia kata, Ustaz, Farah ni Ustaz, mai duk main recording di bilik studio saya, pakai singlet Ustaz. Dia jarang pakai baju-baju, dia pakai singlet je. Ustaz bayang dia pakai singlet. Kan? Dengan putih dia, dengan apa semua, Ustaz bayang pakai singlet je. Kan? Saya masa tu pun jebon juga kata. Dia jebonis. Saya jebon dia kata. Sebab tu masa kami berdua bila kita berhijrah, kami jumpa, kami teriak. Menangis dia kata. Sebab kita tahu dulu kita di lagu mana. Tapi lalu ni dia berubah-ubah sungguh. Dengan jubah dia, dengan tudung labuh dia, dengan jubah hitam dia, dengan tak make up. Hak lain ni tuan-tuan, Allah. Maskara lekat di mata lagi. Kan? Muka tu dia punya, tak tahu nak sebut lah. Lepas tu bling-bling dia tu tuan-tuan. Masih lagi dia macam, tak tahulah, kita pun tak faham lah. Saya tekan, saya kata, yang ni kena jaga. Nak berubah betul-betul. Orang kata, Ustaz, slow lah Ustaz. Yalah, slow jugalah. Ni dah sampai 3-4 tahun dah slow pula bapak apa lagi ni. Kan? Bukan tak boleh, tapi dia jadi fitnah. Kan? Beling sana, beling sini, kasut pun beling-beling, baju pun beling-beling, atas pun belong-belong, bawah blank-blank, semua macam-macam. Jadi saya tekankanlah dalam Usrah Fitrah tu, kita minta supaya berikan penekanan kepada perkara-perkara ni. Kalau nak tukar, sebab mereka jadi ikon. Mereka jadi idola kepada anak-anak muda, kepada masyarakat. Kan? Baik. Hak mana kita boleh tegur, kita tegurlah tuan-tuan. Hak tak boleh tegur tu ikut dia lah, apa boleh buat. Dia berasa mungkin itulah cara dia. Dan saya tengok faktor juga ialah faktor kerana suami lah. Kan? Baru menikah, lepas tu dapat suami. Suami pun jenis tak kisah. Ataupun suami pula kadang-kadang bergantung harap dengan pendapatan isteri yang selebriti ni. Kacau. Suami tak ada apa. Kan? Ada kan? Hak menikah, hak umur, perempuan umur 38, bini lelaki umur 24. Tukang buat kereta dia lah tuan-tuan. Tukang angkat beg dia. Jadi takat tu je. Kan? Jadi patutnya itulah tu yang depa nak cari ustaz-ustaz tu tuan-tuan tu. Nak sebut tu ya. Tuan-tuan kata pandai ustaz dia kan. Senyap-senyap Ustaz Syed Qadir juga boleh kat dia seorang. Kan? Ustaz Mat Cina tak boleh apa lagi lah. Tunggulah tuan-tuan. Baik. Apabila agama lain daripada Islam mengemukakan penyelesaian rohani, sama ada kerohanian yang bercanggah dengan hakikat sebenar atau rohani yang dipisahkan dengan aspek-aspek lain, kita dapati agama tersebut buntu dalam menyelesaikan unsur kerohanian itu. Buktinya jelas, kelihatan jumlah bunuh diri di kalangan orang-orang yang bukan Islam amat besar sekali, di mana masalah kepuasan rohani menjadi serius di negara-negara bukan Islam, di samping agama tersebut sendiri tidak berdaya menghadapi perkembangan kebendaan yang pesat yang berlaku. Itu dia. Penyelesaian agama lain mana boleh tuan-tuan. Orang Hindu ramai. Dekat belakang rumah saya tu tuan-tuan, flat 11 tingkat, 12 tingkat lah. Penthouse tu ada penthouse 12 tingkat. Dia ni tuan-tuan, tak tahulah Hindu tua. Dia bergaduh dengan anak dia. Umur 60 lebih kat 70. Entah macam mana satu pagi tu kita duduk sembahyang subuh. Sembahyang subuh di surau tu, bunyi kelepat, bunyi jatuh, debuk jatuh. Kita ingat apa rupanya perempuan tua ni terjun daripada tingkat sebelah. Dan jatuh betul-betul masuk dalam lubang parit tu tuan-tuan. Betul-betul ngam-ngam dengan body dia, kata pandai bajet sungguh dia ni kata. Dia turun tu elok, masuk dalam lubang. Matilah tuan-tuan. Hancur lah. Kan? Dahlah kawan tu pun kurus ya, tak terang mana pun. Tanya, cek balik, tak ada apalah, bunuh diri lah. Pasal anak serabut, anak utang, anak alung, anak macam-macam. Jadi penyelesaian pendek, bunuh diri. Dia rasa dia bunuh diri itu selesai lah. Tak payah fikir habis, finish. No, takkan finish tuan-tuan. Orang yang bunuh diri adalah orang yang paling bodoh dalam dunia ini. Kan? Dia akan diazab, dia akan diberikan balasan yang cukup teruk oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dia mengambil penyelesaian secara bujukan syaitan, bukan dengan cara Islam, cara fitrah yang sebenar. Jadi agama-agama lain macam tu lah tuan-tuan. Tak ada masalah tembak, gantung diri, tembak satu keluarga, tembak bini, tembak anak-anak, tembak lelaki, tembak dia sendiri, mati. Kononnya selesai masalah, tak payah fikir dah. Dunia habislah, hutang tak payah bayar, alung tak payah bayar, itu ini semua tak payah bayar. Serabut sangat, ambil hutang banyak sangat. Tuan-tuan, gaji kita tak pernah cukup tuan-tuan. Kan? Gaji orang Malaysia ni tak pernah cukup pasal runtunan hawa nafsu tu terlalu banyak.
Kan? Kita pula dimomokkan dengan kebendaan, dengan hiburan yang melampau-lampau dan sebagainya. Pakat dia hendak, kan? Pendekatan kepada agama tu tak ada bercakap je retorik, tuan-tuan. Kita nak memperjuangkan Islam yang sebenar, Islam ahli sunnah wal jamaah. Tuan-tuan. Tanya dia balik, tuan-tuan, dia faham tak sunnah wal jamaah tu, tuan-tuan? Kan? Faham ke tidak sunnah wal jamaah tu? Kan? Itu semua tag yang dibuat oleh penasihat-penasihat agama yang al-fulus fi dunia wal mampuh fil akhirah, tuan-tuan. Ni dia benda dia. Kan? Dia pun tak faham pun. Apa dia itu ini, dia pun tak faham. Keluarga Tok Wan dia tu Genting Highland tu keluarga pak dia punya. Yayasan Noh tu, tuan-tuan, tu adik-beradik dia punya. Kan? Tu judi saja-saja belaka tu. Termasuk hak dipahamkan nak buat spiritual apa bala apa semua tu ada connecting semua tu. Kan? Begitu. Jadi Allah Taala turunlah bala yang sepatutnya. Kalau bercakap saja, tuan-tuan, tak jadi. Kalau tak mau nak buat, tak jadi. Bercakap sebab hari ni masyarakat dan mood hari ni orang nak kepada Islam. Orang nak kepada perjuangan Islam. Sultan Johor tukar daripada hari Jumaat, cuti hari Ahad kepada hari Jumaat. Cuti tu pasal apa? Pasal apa orang nak sebut cuti? Alasan paling utama sebab apa? Sebab nak bagi orang Islam semayang Jumaat dalam keadaan tidak terburu-buru. Allahu Akbar. Kan? Padahal dekat dengan Singapura, ada bisnes dengan Singapura, tapi sanggup tukang. Soal dia macam mana tu ikut dia lah. Tapi Kuyem ni sanggup dan berani buat keputusan begitu. Kan? Selangor tak berani lagi nak buat. Pahang tak berani lagi nak buat. Perak lagi tak berani nak buat. Kan? Jadi nak sebutnya bahawa apa nama ni, itu alasan. Tuan-tuan tengok Sultan Kelantan semalam, orang duk hantar gambar dalam Facebook. Pergi semayang di Masjid Tabah Haji, bodyguard apa pun tak ada. Semayang pakai seluar poket banyak tu, lepas tu pakai baju apa, dark blue ke, dark grey ke, apa begitu, baju macam ni. Tak tahulah. Biasa-biasa macam rakyat marhai ni. Kalau dia pergi tu tak ada siapa tengok, tak perasan, tak ada siapa kenal dia Sultan. Polis pun tak ada, bodyguard baju escort ke apa, ke kapet merah ke apa, tak ada. Semayang Masjid Tabah Haji gitu je. Padahal dia Sultan. Kan? Kecenderungan orang nak kepada agama hari ini sudah begitu tinggi. Jadi kalau dia tak cakap soal agama, tak cakap nak kembalikan kepada ahli sunnah wal jamaah, tidak bercakap tentang sekolah ulul albab, kan? Nak cakap bab sekolah ulul albab, bercakap bolehlah, kan? Begitu. Jadi sedangkan peraturan dan undang-undang Allah Subhanahu wa taala yang menjamin, yang mampu mencegah jenayah yang ada pada hari ini kamu tolak, macam mana kamu nak bicarakan tentang perkara-perkara yang sedemikian rupa? Kan? Begitu. Baik. Apabila politik dipisahkan daripada agama, maka manusia itu hilanglah perasaan tanggungjawab yang sebenarnya. Apabila fitrahnya tidak dapat dikawal, atau apabila fitrah disalahgunakan, maka berlakulah tindakan sewenang-wenangnya di bidang politik. Keadaannya sama sahaja. Sama ada di negara yang mengamalkan demokrasi dalam semua mazhabnya, ataupun di negara yang mengamalkan sistem diktator. Sama saja. Bila hubungan apa Islam dipisahkan daripada hubungan dunia dan politik sebagai contoh, hancur. Tu yang hari ni politik habis, politik rasuah, politik wang, kan? Nak boleh menang kuasa, pasal dengan kuasa boleh buat duit, dengan kuasa boleh buat harta, kan? Dengan kuasa boleh kaut segala keuntungan yang ada, menindas di atas penderitaan yang dialami oleh rakyat. Kan? Ini mereka nak berebut, nak ambil kuasa politik ni, kerana tu mereka sanggup habis, sanggup gadai, sanggup buat segala-galanya, semata-mata untuk kepentingan politik mereka. Sebab tu mereka berebut nak jadi ketua, berebut nak jadi YB, berebut nak jadi ahli majlis. Pasal tu semua boleh buat duit. Kita dilarang, kalau berebut jangan pilih. Siapa yang menawarkan diri dia untuk menjadi pemimpin, jangan pilih dia, haram hukum dia. Sebab di sana dia ada kepentingan-kepentingan yang tertentu, kan? Jadi begitu. Jadi maknanya apabila Islam itu dipisahkan daripada kehidupan, maka dia akan tidak mampu menyelesaikan masalah-masalah yang berlaku. Contoh dalam negara kita pun dah cukup jelas, kan? Cukup jelas. Di negara diktator, kita dapati bahawa manusia yang mempunyai kelemahan itu tidak dapat menghindarkan diri daripada menyalahgunakan kuasa, atau dipengaruhi oleh keadaan membawa kepada mereka menyalahgunakan kuasa, khususnya apabila dianggap masalah politik dan negara itu tidak ada hubungan dengan Allah, dengan Tuhan, kan? Sama aja. Pergilah mana-mana negara Arab yang diktator, yang kuku besi,
Kan? Tuan-tuan tengok tak boleh selesai masalah. Mereka akan gunakan apa cara sekalipun, especially dalam bidang politik pilihan raya. Menipu bagi tiga. Menipu. Buatlah cara macam mana pun. Campur kertas undi ke, undi pangkah dulu ke, buatlah. Tidak solid. Ini yang berlaku di mana-mana sahaja. Kan? Baik. Lepas tu mereka kayakan anak-anak mereka sahaja. Kan? Kayakan kroni-kroni mereka sahaja. Lepas tu nak pastikan pula legasi tadi ni berlegar. Dulatan bainal aghniya, kata Nabi, di antara perkara-perkara yang boleh menghalalkan balak turun kepada kamu semua umat manusia akhir zaman ini, apabila kekayaan negara itu berlegar di kalangan orang-orang kaya, di kalangan sanak saudara, di kalangan anak pinak mereka sahaja. Ini yang berlaku. Kan? Dulatan bainal aghniya, kekayaan itu berlegar di kalangan mereka sahaja. Kan? Hati duk puluh sangat tu kempen untuk anak dia, nak pastikan anak dia menang. Pasal apa? Pasal nu legasi kekayaan yang ada itu dapat dipertahankan. Baik. Walaupun ada kelonggaran dalam kawalan di negara-negara demokrasi, tetapi manusia tidak dapat mengawal fitrahnya dengan sistem ciptaan manusia apabila perasaan individualistik menguasai diri. Maka perjalanan demokrasi menjadi tulisan sahaja. Kita dapati material dan kepentingan diri menguasai demokrasi hingga negara-negara contoh demokrasi di mana kapitalis dan golongan tertentu dapat mempengaruhi pilihan raya. Dan apabila agama dipisahkan daripada politik menurut ajaran sekular, menyebabkan fahaman politik lebih dikuasai oleh fitrah yang tidak terkawal. Politik pada prinsipnya menjadi jalan untuk hukum yang adil dan memimpin berdasarkan keyakinan kepada satu-satu ideologi, telah bertukar menjadi tangga mencari pangkat ataupun mata pencarian. Dengan lain perkataan, berpolitik bukan kerana keyakinan tetapi ingin mendapat jaminan dan hilangnya perasaan tanggungjawab yang membawa kemusnahan agama, ummah dan negara. Ini dia. Inilah bahaya dan bencana yang dibawa oleh fahaman-fahaman lain, apatah lagi fahaman sekular yang kita bincangkan sebelum daripada ini, yang memisahkan di antara agama dengan kehidupan, memisahkan di antara agama dengan masyarakat, memisahkan di antara agama dengan sosial, dengan politik dan sebagainya. Menyebabkan kesannya berlaku kepada kita pada hari ini dan juga kepada mereka-mereka yang mengamalkan cara hidup seperti ini di seluruh dunia. Kan? Jadi walaupun nampak macam hebat, tapi sebenarnya mereka menuju kepada kehancuran. Yang kaya hanya di kalangan kaum-kaum mereka sahaja. Kaya di kalangan kaum kerabat sahaja, anak-anak mereka sahaja. Tengok anak-anak menteri kaya raya beli rumah sampai puluh-puluh juta. Beli rumah umur baru 20-an, awal 20-an, rumah kaya raya milioner. Kan? Ada rumah berpuluh-puluh juta harga. Main mana sangat awak pak depa ni beranak-beranak kaya dah ke tuan-tuan? Tidak. Mereka menggunakan kuasa dan pangkat mereka untuk nak keuntungan dan sebagainya. Mai taklah kereta esok keluar pula laporan audit 2013 tu dia tuan-tuan. Laporan audit 2013 keluar pula skru harga 30 sen dia jadi RM30,000 lepas ni kita tak tahu. Dia akan jadi macam-macam tuan-tuan. Mungkin tak logik lah kita sebut, tapi itulah realiti yang berlaku. Stationery harga satu set RM15 jadi harga sampai RM1,500. Kan? Jadi contohnya begitu. Jam harga RM100. Kalau laporan audit negara 2012, jam RM100 jadi RM3,810. Lepas ni dia akan jadi RM15,380. Pula wallahu alam. Ni pasal apa? Pasal mereka menggunakan, meletakkan hawa nafsu mereka, kepentingan diri mereka mengatasi segala-galanya. Yang nampak nak bela rakyat ni awal-awal masa mula-mula naik, lepas tu bagi bantuan sikit, lepas tu buat itu ini dan sebagainya. Mereka menggunakan kebajikan atas nama kebajikan tersebut untuk nak menipu orang ramai dan sebagainya. Kan? Begitu. Sebab tu mereka paksa supaya negara orang-orang ni biar ada ramai orang miskin. Biar ada lagi peneroka-peneroka felda. Sebab itu menjadi fixed deposit mereka untuk nak tunjukkan bahawa mereka ini sebenarnya menjaga kebajikan rakyat. Padahal kalau ikut keadaan dalam negara kita Malaysia ni tuan-tuan, tak ada lagi dah hak merempat, tak ada lagi dah yang kais pagi makan pagi, kais petang makan petang, tak ada lagi dah yang rumahnya tak ada elektrik, tak ada lagi dah yang rumahnya ada api air, tak ada api air yang terpaksa cedok daripada kolah-kolah, daripada telaga-telaga yang digali sendiri. Tidak ada lagi orang-orang yang merempat, yang tidak ada, yang homeless, yang tak ada rumah.
kan, yang tak ada tempat tinggal dan sebagainya. Tapi negara kita ada lagi sikit sebanyak yang homeless, ada lagi sikit sebanyak yang merempat di sana sini, minta sedekah pun ramai, begitu. Sebab apa? Sebab mereka sengaja membiarkan keadaan ini supaya nampak nanti bahawa mereka lah yang membela orang-orang miskin, orang-orang susah dan sebagainya. Maka untuk mengatasi masalah ekonomi, manusia sekular hanya melihat kepada dua penyelesaian sahaja, sama ada secara kapitalisme ataupun secara sosialisme. Itulah dia teori yang dikemukakan di dunia kini untuk menyelesaikan masalah-masalah ekonomi yang berada. Akhirnya tidak dapat menyelesaikan juga kepincangan terhadap keruntuhan ekonomi. Hari ini semakin hari semakin ketara. Maka jalan penyelesaian mereka lihat mesti kembali kepada sistem Islam. Sistem-sistem yang ada dalam ekonomi Islam yang akan dibahaskan panjang lebar selepas daripada ini, mesti kembali kepada sistem Islam. Sebab itu di mana-mana hari ini orang cakap tentang Islamic finance, tentang perbankan Islam, tentang keuangan Islam, tentang ekonomi Islam dan sebagainya. Kerana di sana mereka kaji bahawa Islam lah yang mampu menyelesaikan segala masalah-masalah yang berlaku di dunia kini. Jadi saya kira itulah sikit sebanyak kuliah kita pada pagi yang mulia ini. Dan tuan-tuan yang dirahmati Allah, saya mohon berbanyak-banyak kemaafan. Pada 22 hari bulan, hari Ahad yang keempat ni saya tak dapat hadir. Saya ada hal di luar kawasan. Saya minta maaf banyak-banyak. Jadi kuliah tu ganti dah lah pada hari itu. Saya terima juga tuan-tuan. Saya baru sampai di Kuantan pukul 3 tadi. Gagah-gagah mai jugalah tuan-tuan. Pasal kalau tak ambil ni, tak ada lah pula. Dah lah bulan 9 lah kuliah. 10 tak mai. Bulan 11 nak mai. Semangat. Ada penceramah. Kebetulan ada pimpinan-pimpinan turun. Bagilah peluang pada mereka. Alhamdulillah. Kan? Jadi kalau tak mai juga bulan ni tuan-tuan, tak tahulah pula. Tahun depan lah pula jumpa pula tuan-tuan. Kan, walaupun tahun depan tu tak apa hari saja lagi. Jadi alhamdulillah dapat kita bertemu pada pagi ini. Mudah-mudahan Allah Taala akan berkati perhimpunan kita dan Allah Taala rahmatinya insya-Allah, dan kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, ada dua perkara yang saya nak umumkan kepada tuan-tuan. Yang pertama, saya dilantik sebagai pengarah Majlis Tindakan DUN Batu Cave, yang mana di Batu Cave ni kami baru nak gerakkan balik atas sifat kita sebagai gerakan Islam, kita nak gerakkan balik kerja-kerja dakwah. Saya sebut sebelum ni yang memegang kepimpinan di peringkat Batu Cave ni adalah orang-orang tua otak-otai yang bila dah tak bertanding di situ ni tuan-tuan, dia pun buat tak kisah dah tuan-tuan. Bila saya pegang, saya kata tak boleh, kerja dakwah mesti diteruskan. Antara yang saya sebut tadilah, kita nak buat program interface dialog. Kita nak buat dialog antara agama, forum perpaduan nasional sebagai contoh, untuk kita nak terapkan kerja-kerja dakwah dan kerja-kerja Islam. Di samping kami ada buat hari ini pun kita ada kuliah duha setiap minggu hari Ahad. Kita buat di Dewan Orang Ramai, yang kita buka kepada orang ramai di DUN Batu Cave secara keseluruhannya. Jadi yang itu semua memerlukan dana, dan saya pun nak beli PA system, nak beli beberapa perkara yang bersifat kekal untuk program-program dakwah di kawasan tersebut. Jadi hari ini saya nak lancarkan sedikit sumbangan daripada tuan-tuan derma untuk kerja-kerja amal Islami, kerja-kerja Islam ini untuk memenangkan Islam, untuk memberikan, menyampaikan mesej dakwah kepada mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya, di luar sana ada satu produk yang tak tahulah mungkin pernah dijual. Saya jual pada tuan-tuan. Produk ni baguslah. Tuan-tuan nak tidur ni, tuan-tuan cuma push, letakkan dekat plug dia, plug in benda ni, dia akan menyala. Dia keluar tulisan Allah nanti. Jadi kita tidur tu dalam suasana lampu tidur yang adanya tulisan Allah. Jadi ada di belakang tu jual dengan harga RM10 sahaja, sambil dermalah untuk kerja-kerja perjuangan Islam. Terima kasih kepada semua. Terima kasih kerana menjemput saya, dan terima kasih kepada yang menyumbang dan sebagainya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ambil kira semua segala kebaikan yang kita lakukan selama ini, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معثوما. اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب زدنا علما وارزقنا فهما وأنت خير الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب
ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في سوريا. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في أفغان. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في غزة وفي مصر وفي سوريا وفي فلسطين وفي ميانمار وفي بنغلاديش وفي كل مكان من مشارقها ومغاربها. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المشركين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما وجعلنا للمتقين إماما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. تكبير.